Kita akan mulakan untuk saudara mengetahui bagaimana sejarah jaket jeans dalam industri dunia, di mana walaupun banyak jenama jaket jeans dipromosikan, hanya ada 3 sahaja jenama yang boleh diiktiraf sebagai pelopor pada jaket jeans, iaitu Levi's yang mempelopori jeans. Jaket jeans yang pertama digunting dan dijahit oleh Levi's ada pada tahun 1885. Walaupun edisi 1 Levi's digazet pada 1917, tetapi saya ambil sejarah adalah 130 tahun. Pada tahun 2015, Los Angeles meraihkan genap 130 tahun jaket jeans. Berarti kalau ditolak tahun, berarti dunia fashion di Amerika mengiktiraf jahitan pertama pada 1885 oleh Levi's sebagai jahitan jaket yang pertama. Walaupun kita tidak dapat melihat potongan jaket tersebut. Satu, dia dilupuskan oleh kerana potongan jaket tersebut dibuat untuk kegunaan pelombong. Yang kedua, kerana 1906 kelang Levi's terbakar. Jadi mungkin itu sebab versi jaket 1885 yang dijahit sebagai jaket jeans pertama tidak dapat dikenal pasti. Edisi yang saudara lihat saya pakai ni adalah edisi yang ketiga. Edisi yang ketiga di mana edisi yang pertama dijahit oleh Levi's pada 1827. Edisi yang kedua adalah edisi yang pertama adalah 1927. Edisi Levi's jaket ni yang kedua dijahit adalah edisi 1953 dan yang saya pakai ni adalah edisi 1962. Dan selepas itu, version yang dijahit oleh Levi's dalam gaya yang evolution tidak dikira sebagai 3 jaket yang terpenting. Bagi Tracy Pennex, iaitu historian Levi's, hanya 3 edisi ini saja. Edisi Levi's yang saya sebut sebagai edisi kedua, dia lebih kurang macam ni, tak ada. Sepatutnya ada, tapi malam ni player tak bawa. Ini. Yang ada tanda ni yang sekarang kita pakai balik dalam bentuk, kita panggil apa repro, adalah edition yang disebut 1953. Dan edition yang saya pakai ini adalah edition 1962. Tapi saya tak dapat gambaran edition 1927 itu bagaimana rupanya. Tapi bagaimanapun untuk saudara ingat bahawa Lee, jenama Lee, juga mengeluarkan Railroad edition 1923 yang dianggap sebagai satu daripada jaket jeans yang terkenal. Kalau saudara ada, boleh share. Sama ada fotonya, saudara boleh share untuk kita post. Tetapi Railroad adalah satu jenama Lee yang sangat terkenal, yang dianggap sebagai perintis kerana ada 2 perkara. Apabila Levi's berfungsi di San Francisco dan mengutamakan keluaran jaket dan juga jeans mereka untuk pelombong arang batu dan juga pelombong emas, tetapi pada waktu yang sama, saudara harus ingat bahawa Lee di banner kelangnya di Kansas. Kansas lebih kepada industri pembinaan rail kereta api. Berarti sumbangan Lee yang paling banyak bagi jaket jeans adalah bagi penggunaan mereka yang bekerja sebagai buruh rel kereta api. Jadi desain dia, keperluan dia berbeza. Jaket jeans pada asasnya direka untuk 2 sebab. Satu adalah faktor cuaca, satu adalah faktor keselamatan. Berarti apabila cuaca, jaket ni dapat menanggung cuaca sejuk. Dan kedua adalah ketebalan jaket akan mengelakkan tubuh daripada cedera ketika mereka membuat kerja berat, sama ada di dalam terowong penggalian arang batu ataupun terowong penggalian emas. Dan ketika mereka bekerja di railway, mereka terdedah kepada pelbagai cuaca. Ini beza dia kalau saudara melihat desain Lee dan saudara melihat desain Levi's. Okey, saya tanya dekat saudara bahawa pada tahun 50-an, sekolah di Amerika mengharamkan penggunaan jaket. Berarti remaja yang memakai jaket jeans ni dianggap sebagai remaja yang jahat pada tahun 1950-an. Begitulah skeptism dan juga anti-jeans dalam bentuk jaket di Amerika pada tahun 50-an. Tapi bagaimana dia berubah? Dia berubah ada pada tahun 1955, muncul filem Rebel Without Cause yang membawa James Dean. Bila James Dean muncul dalam Rebel Without Cause, James Dean menggunakan jeans, dia memakai t-shirt warna putih dan sehelai jeans biru, fully biru. Pada tahun 1955, oleh kerana filem tersebut, image jeans, terutama Levi's, telah berubah daripada seluar yang bersifat buruh kasar di pelombongan kepada kepada fashion yang mencapai taraf ikonik di filem. Dan dia menjadi lebih hebat apabila Marilyn Monroe pada tahun 1964 memakai jaket jeans ketika di red carpet Grammy Award. Dia mengubah lagi sekali bahawa akhirnya jaket jeans tidak lagi dianggap pakaian orang yang tidak dianggap sebagai perkataan yang digunakan tu sebagai tidak bertamadun. Jadi bagaimana Amerika pada tahun 50-an mengharamkan penggunaan jaket jeans di sekolah, tetapi oleh kerana munculnya James Dean pada tahun 55, Marilyn Monroe pada tahun 64, dan akhirnya apa yang lebih penting adalah
Bagaimana dia menerima gaya seperti kot adalah kerana pada tahun 70, John Lennon telah mengubahnya dengan memakai kemeja dan kemudian memakai jeans sebagai gantian kepada kot version edition elite. Ini menjadikan jeans telah menerima, jaket jeans telah menerima satu lagi evolution penting apabila Lennon menggayakannya dengan kemeja yang kemas. Ini saya sebut 3 period yang paling penting untuk saudara tahu bagaimana jeans mencapai reputation yang luar biasa di kalangan mereka peminat fashion. Daripada yang saya sebut tadi, Wrangler, Levi's ditubuhkan untuk tujuan pengguna pelombong arang batu dan juga pelombong emas. Manakala Lee digunakan untuk pekerja kereta api, dan pada tahun 1904 hingga 1947 Raymond's Group mengeluarkan Wrangler sebelum Wrangler diambil alih oleh kumpulan di Bluebell. Mereka bentuk untuk pakaian kegunaan buruh. Dalam semua artikel sepakat menyebutnya sebagai pelombong dan juga cowboy. Tetapi itulah saya kata evolution dia berlaku apabila James Dean, orang yang dianggap sebagai ikonik, yang yang mencipta histeria di Amerika apabila dia muncul menjadi bintang filem, dan kebetulan dia mati muda, hanya sempat berlakon dalam 3 filem. Kalau kita sebut James Dean, kita tak akan melupakan 3 filem dia, iaitu Giant, East of Eden yang diangkat daripada novel John Steinbeck, dan juga Rebel Without Cause. Dan saya sebut sekali lagi pula, ketika Marilyn Monroe menerima zaman masyurnya, saudara boleh bayang sekarang bila orang pergi ke red carpet dengan gaun-gaun yang hebat, tetapi pada tahun 64, untuk pertama kali Marilyn Monroe memecah tradisi kerana memakai jaket jeans di red carpet. Dan kemudian pada tahun 1970, John Lennon memindahkan jaket ni, menggantikannya sebagai kot ketika beliau mengenakan kemeja. Sebab tu saya pakai hari ni dengan menggunakan benda ni, langgar je. Maksudnya dari segi fashion, evolution jaket jeans ni digerakkan sebagai sebahagian daripada simbol evolution, bagaimana kita memberi karismatik kepada nilai buruh, kepada fashion mempunyai nilai elit. Bererti bagi mereka yang faham tentang revolution fashion, fashion yang diangkat selalunya adalah bersifat anti-establishment. Jarang fashion dalam dunia ini adalah fashion establishment. Fashion-fashion yang hebat yang kemudiannya menjadi kegilaan anak muda adalah fashion-fashion yang bersifat anti-establishment, iaitu fashion yang dicipta untuk menentang penguasaan fashion kaum elit. Sebenarnya dalam kaum elit tak disebut fashion lah, disebut macam elitis. Itu saya kata kalau saudara lihat balik 3 foto, iaitu poster bagi filem Rebel Without Cause, saudara tengok gambar Marilyn Monroe ketika menggunakan jaket jeans ketika The Red Carpet tahun 1964, dan sidang akhbar John Lennon. Untuk pertama kali John Lennon menggunakan kemeja dan menggunakan jaket jeans. Okey. Saya cerita sekejap pada saudara bahawa jaket mempunyai banyak sejarah dia. Pada 1800, ketika Perancis belum mempunyai blue jeans. Pada waktu itu Perancis, the Nims, mereka mengeluarkan kain kasar yang tidak berwarna biru. Bererti Perancis tidak mempunyai kain kasar berwarna biru. Maka blue jeans datang kerana sejarah Genoa, iaitu bandar di Itali, Genoa. Maka itu jadi jeans. Pronunciation dia jadi jeans. Oleh kerana Genoa pertama kali mengeluarkan kain kasar berwarna biru, maka dia menjadi blue jeans. Berarti kain biru dari Genoa. Apabila tentera laut Perancis menjadi armada yang besar dan akan terlibat dalam Perang Dunia Pertama, mereka mencari uniform yang sesuai. Pada 18 mereka menjadi penakluk dunia, mereka mencari uniform yang sesuai. Jadi kalau itu saudara tengok dalam filem-filem klasik yang menggambarkan tentera Perancis, kesemuanya menggunakan baju biru dan seluar biru. Itu adalah kain jeans yang pertama yang digunakan secara profesional oleh armada laut di Perancis. Kemudian pada 1850, jeans digunakan di Amerika, yang saya sebut tadi apabila dalam sejarah Levi's, apabila Levi's membuka kilangnya yang pertama, apabila Jacob Davis membuka kedai jahit yang pertama sebelum tergezet jenama Levi's pada 1873, beliau menggunakan kain jeans untuk seluar. Tetapi hingga sekarang semua orang bersetuju bahawa apabila Amerika meraihkan 130 tahun mengenang jaket jeans pada tahun 2015, mereka mengambil kira tahun 1885, iaitu disebut sebagai tahun pertama jeans digunting. Bererti pada waktu itu Levi's menggunting jaket jeans yang pertama bagi penggunaan buruh, kerana mustahil para buruh menggunakan kot, kerana pada waktu itu kot labuh. Tak mungkin mereka gunakan kot yang labuh untuk menghadapi cuaca ketika bekerja, kecuali mereka memerlukan kain yang setaraf dengan keupayaan kewangan mereka. Maka jaket ini dicipta, cuma bentuk dia kita tak pasti, kerana saya bagi tahu kata semua barangan Levi's yang dihasilkan pada 1873 hingga 1905 musnah dalam kebakaran kilang Levi's pada 1906 sebelum Levi's berpindah ke Valencia Street pada tahun 1960. Ini sejarah yang penting kenapa begitu banyak barangan Levi's tercicir, kecuali beberapa jenis Levi's yang ditemui di luar daripada Museum Levi's,
yang didesain pada tahun 1880-an yang kini dipercayai ada 3 pasang dimiliki oleh Jepun. Ketiga-tiga barang tersebut adalah brand new yang tidak tersentuh, dimiliki oleh orang Jepun. Kalau saudara cari fakta dia, saudara boleh lihat nilainya hampir setengah juta sekarang. Okey, setelah tu saya cerita pada saudara sejarah jeans jaket, bagaimana sampai 1970 hinggalah Jepun mula membuat repro bagi design on the street. Kalau saudara lihat, ini adalah satu jenama Jepun, iaitu Duffer Denim. Ini adalah version yang hampir menyamai Levi's edisi 2 yang didesain pada tahun 1953. Yang saya pakai ini adalah yang terakhir, yang diterima sebagai edisi 3, iaitu yang didesain pada tahun 1962. Bezel dia 2 kocek, tidak ada jahitan ni. Kalau saudara design, semua jahitan ni ada nama ni. Keluk ni juga ada nama, tapi saya tak bolehlah nak hafal semua. Jadi saudara, saya hanya bagi sejarah dia, detail dia. Ini adalah design Levi's edisi 1953 dan ini 62. Tapi edition yang dipakai oleh ketiga-tiga artis yang saya kata mencipta nama besar di Amerika adalah design ni. Kerana dia keluar pada tahun 1953, James Dean pakai tahun 55, Marilyn Monroe pakai tahun 64 dan John Lennon pakai dalam sidang akhbar dia pada tahun 1970. Edisi yang pertama saya tak dapat sahkan bentuk dia. Bagaimanapun saya bagi tahu kemudian Levi's melalui evolution, bagi jaket yang dicipta selalunya tak banyak dalam pasaran butik di negara kita kerana dia dicipta untuk winter. Dia menggunakan kocek tepi. Okey. Salah satu version Levi's pada peringkat awal dia mesti mempunyai kocek kerana mereka yang turun ke dalam tanah lombong atau mereka yang bekerja di rel kereta api yang panjang akan menyimpan tembakau, tin tembakau, akan menyimpan lighter. Jadi ini adalah barang-barangan asas yang disimpan oleh buruh ketika mereka menggunakan jeans, sama ada ketika mereka bekerja di rel kereta api bagi mereka yang menggunakan railroad lee, dan bagi mereka yang bekerja di lombong arang batu ataupun lombong emas bagi mereka yang menggunakan jenama Levi's. Kerana dua tempat yang berbeza, macam saya kata kat saudara ingat bahawa Levi's dilahirkan di San Francisco, Wrangler dilahirkan di South Carolina, manakala Lee dilahirkan di Kansas. Dia ada 3 bandar berbeza yang melahirkan 3 jeans untuk 3 keperluan buruh yang berbeza. So ini reka bentuk yang telah pun masih lagi mengekalkan model 1972. Tapi yang ini yang saya paling suka adalah Wrangler, tapi menggunakan kain lampir di dalam. Okey, ini antara bentuk-bentuk yang tak sampai di butik kita. Jadi hanya pemain bandar saja yang akan dapat menyimpan version ini, kerana version ini adalah version yang tentunya dikeluar untuk domestik di Amerika ataupun di Jepun, kerana ini adalah 4 season jacket. Okey, berarti bagi di Malaysia sebenarnya jaket jeans ni jarang orang main. Kerana kita selalu ada alasan cuaca kita panas. Jadi orang jarang main jaket jeans ni. Jadi walaupun kita sebut Big E ke E biasa ke, jaket bukanlah barangan utama yang direbut oleh player. Kecuali kalau satu hari berlaku fenomena, saya tak pasti. Tapi selama yang saya tahu tak pernahlah berlaku fenomena bagi jaket jeans. Kerana kita tak mempunyai player yang ekstrim. Banyakkan player kita play safe. Player yang hanya t-shirt dan hanya memakai jeans. Tapi bagi player yang ekstrim, yang mahukan gaya keterampilan, yang faham bahawa jaket jeans adalah satu revolusioner ataupun anti-establishment, fashion anti-establishment, ataupun disebut sebagai fashion gerakan buruh, anti-elitis, anti-establishment, saudara akan faham bahawa memakai jeans juga memberi sebahagian prestige kepada diri saudara. Okey, itu saja sejarah untuk jaket jeans.